Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan buat tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, insya-Allah. Dan malam ni memang yang dinanti-nantikan oleh ramai orang bila nak bercerita tentang langkah Dubai. Beberapa hari lepas saya cerita tentang 700 juta second move. Saya sebut tentang 700 juta dan second move. Tak ada nama langkah Dubai itu, tak ada lagi. Tapi malam ni saya cerita bahawa second move tu betul tak apa yang saya cakap. Tetapi langkah Dubai yang orang duk cerita tu sebenarnya banyak silap. Ada kesilapan dia. Ni saya malam ni insya-Allah saya terangkan apa kesilapan tersebut dan apa sebenarnya cerita langkah Dubai. Macam mana saya tahu? Jangan tanya macam mana saya tahu. Persoalan dia adalah cerita yang saya nak cerita ni menunjukkan bahawa memang terdesaknya pembangkang sekarang ini. Dia nak jatuhkan juga kerajaan ini atas faktor mereka tahu kalau dibiarkan makin lama, pertama mereka makin kuat, yang kedua apa orang kata, kes-kes mereka semakin terbongkar. Terutama Atok. So malam ni insya-Allah saya akan bercerita beberapa perkara. Yang pertama mengenai yang paling utama langkah Dubai. Yang tu last sekali saya akan cerita nanti. Tolong share dahulu. Langkah Dubai, apa yang berlaku? Kenapa saya kata langkah Dubai tu ramai orang salah faham? Sebenarnya apa yang berlaku? Cerita sebenar, info sebenar dia. Kemudian McDonald saman mereka yang boykot McDonald 6 juta, McDonald Malaysia, apa perlu dibuktikan? Siasatan SPRM terhadap Daim tepat pada waktunya. Adakah terdapat agenda politik? PN gagal benteras kartel ayam. Kenapa PN gagal benteras sebelum ini? Apakah ada berselindung? Adakah ada di antara mereka berselindung di balik kartel ayam? 700 juta ringgit dibelanjakan iklan pada zaman PN. Polis siasat dana 700 juta tersebut. Suara tak jelas? Kan? Suara tak jelas. Hello? Okay. Kejap. Okay. Okay. Check 1 2, check 1 2. Hello. Alright. So sekarang volume okay? Suara okay. Alright. Audio slow sangat. Come on lah ni. Alright. Suara okay, ada yang tak okay. Mana satu ni? Okay. Suara okay. Increase volume dah pakai. Suara tenggelam, suara okay, clear. Audio jelas, cuma volume kurang. Okay. Suara kuat, suara slow. Yang mana satu ni? Ada kata slow, ada suara kata kuat. So okay, suara okay. Ada lagging pula. Okay, sekarang okay. Alright, cantik. So malam ni kita akan berbicara beberapa perkara, terutama berkenaan dengan langkah Dubai itu. Dan kenapa saya kata ada beberapa pihak yang tersilap sebenarnya mengenai langkah Dubai. Saya kata okey, lepas langkah yang pertama Jumaat itu tak berjaya, saya kata ada dana dibawa masuk. Rupanya dana itu berkaitan dengan disebut langkah Dubai ni. Langkah Dubai, okey. Alright. Berkenaan dengan langkah Dubai, bila dah berkenaan dengan langkah Dubai tersebut, rupanya ada cerita di sebalik langkah Dubai. Okey, kita akan dengar. Tapi sebelum itu, sebelum cerita langkah Dubai, kita cerita ni dahulu. McDonald's Malaysia tuntut 6.6 juta dari penyokong kempen boykot. Sebuah kumpulan yang menyokong pemboikotan terhadap jenama antarabangsa utama sebagai tindak balas kerana percubaan Israel ke atas Gaza berdepan tuntutan 6 juta atas kerugian yang dialami oleh rangkaian makanan segera McDonald. Gerbang Alaf Restoran Sdn Bhd, pemilik franchise McDonald di Malaysia, menuntut sejumlah kerugian 3 juta, pampasan untuk pekerja diberhentikan 1.5 juta, bahan tamat tempoh 1.5 juta. Pelantik berkata
bahawa defendant boycott divestment sanction Malaysia telah menghasut orang ramai supaya membenci jenama McDonald kerana konflik antara Israel dan Palestin. Umum mengetahui bahawa rakyat Malaysia yang majoriti beragama Islam telah memboikot perniagaan defendant kerana didakwa mempunyai kaitan dengan konflik itu. Terdapat juga insiden di mana pekerja plantif diukur dan diaibkan dalam media sosial katanya. Sebagai tambahan kepada ganti rugi teladan, pelantik juga memohon injangsi terhadap pengulangan kenyataan fitnah oleh BDS Malaysia dan perintah mahkamah agar BDS Malaysia menarik balik semua kenyataan fitnah. Gar berkata bahawa BDS Malaysia secara sindiran telah membuat kesimpulan bahawa syarikat itu terlibat dalam pembunuhan 2.3 juta warga Palestin bekerjasama dengan Israel atau tenteranya dan mendapat keuntungan dari pembunuhan rakyat Palestin. Pelantik menegaskan bahawa ia maupun McDonald Corporation tidak menyumbang, menyokong atau terlibat dalam sebarang konflik politik atau agama di seluruh dunia termasuk konflik Israel-Palestin. Disebabkan penyebaran kenyataan fitnah oleh defendant di laman web, akaun Facebook dan akaun Instagram, reputasi plaintiff telah terjejas dan menjadi sasaran kebencian awam. Gar berkata bahawa mereka telah mengeluarkan surat tuntutan kepada BDS untuk memadamkan kenyataan. Dalam penyataan tuntutannya, Gar berkata syarikat itu 100% dimiliki oleh orang Islam dan 55% juga beragama Islam pelanggannya. Dalam satu kenyataan, BDS Malaysia menafikan memfitnah. Oleh itu, kami telah memutuskan untuk membiarkan mahkamah memutuskan perkara itu, katanya. Kata kumpulan itu sambil menambah butiran lanjut akan didedahkan tidak lama lagi. Baik. Nah, tuan-tuan, cerita untuk memboikot McDonald ini sebenarnya cerita ni dah lama dah berlalu. Dah berlaku, bukan berlaku. Seingat saya sejak kita orang punya kempen menentang ialah occupation Palestin dan juga Iraq pada tahun 2003, 2002, 2001 lebih kurang macam itulah. Selepas September 11 kan, 2003 lebih kurang macam tu. Nah, pada waktu itu kempen tu memang kuat terhadap McDonald kerana pada waktu itu dikatakan McDonald pada waktu itu memang menyumbang secara langsung kepada Israel pada waktu tersebut. Namun begitu, as time goes by, dikatakan bahawa McDonald Malaysia mengatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam penyumbangan kepada mana-mana konflik sama ada Israel atau Palestin, dan ini adalah satu fitnah. Now, saya bukan saya berada di sini nak kata siapa betul siapa salah, nak kata McDonald betul ataupun yang boikot itu betul atau salah dan sebagainya. Itu bukan tugas saya. Tetapi apa yang perlu dibuktikan oleh boikot Malaysia yang memboikot McDonald ini, yang dikatakan oleh McDonald Malaysia sebagai fitnah. Di mahkamah nanti mereka perlu membuktikan satu perkara saja. Bahawa apa yang mereka dakwa iaitu McDonald Malaysia menyumbang kepada pembunuhan di Israel ataupun menyumbang dana di Israel. Yang itu saja mereka perlu buktikan. Okey? Perkara yang mereka perlu buktikan itu saja, satu perkara saja. Okey, bahawa mereka telah menyumbang ataupun McDonald Malaysia ini menyumbang secara terus kepada Israel di Israel lah, kepada Zionis di Israel. Itu saja. So kalau mereka berjaya, boikot Malaysia berjaya membuktikan perkara ini, maka McDonald telah gagal dalam saman mereka. Namun, apa akan jadi kalau sekiranya mereka tidak berjaya membuktikan perkara ini? Maka McDonald berhak menuntut sejumlah wang dana yang sekarang ini mereka minta dalam jumlah 6 juta lah, tetapi jumlahnya berapa yang kuantum itu hakim akan tentukan, dan daripada sini nanti baru akan ditentukan sama ada perkara itu benar atau tidak. Now, sejak daripada last peperangan di Israel, di Palestin, saya sudah mula tidak begitu berminat untuk melihat kepada perkara boikot. Sebab dia menjadi satu perkara yang samar-samar. Saya lebih rela daripada saya melihat kepada yang boikot, saya lebih rela bagi bantuan daripada kita pergi kepada boikot. Sebab perkara yang dikatakan boikot tu pun sama-sama sebenarnya. So dia masih lagi, dia akhirnya pergi kepada sentimen dia sentimen perasaan daripada fakta. So bagi saya, adakah tindakan ini tepat bagi McDonald melakukan saman? Ya. Sebenarnya saya pernah recommend juga dulu, kalau boleh saman je lah. Starbucks nak saman, McDonald nak saman, siapa-siapa nak saman je. Kalau dia orang rasa mereka berada di pihak yang benar. Macam saya kata Starbucks, saya tak minum Starbucks. So kan, bagi saya orang belanja kita makan. Kadang-kadang dulu saya minum dulu. Dan lepas tu saya dah tak boleh.
Saya tak boleh minum air Starbucks, kopi dia saya rasa pening. Saya akan hyper. Jadi saya dah stop Starbucks. Bukan sebab boykot sebab memang dulu saya tak boleh minum Starbucks tu. So saya ambil ada satu itulah kopi lain yang saya ambil. Sebab saya jarang minum kopi, saya mau kepada teh sebenarnya. Kadang-kadang lah saya ambil kopi kan. But point is, sekarang ini, pointnya berkaitan dengan boykot ini. So kita akan tengok siapa yang benar, siapa yang salah. Bawalah ke mahkamah untuk kita mengetahui perkara yang sebenar nanti. So kita sebagai pengguna ni, siapa nak beli, belilah tuan-tuan. Bagi saya siapa nak beli, belilah. Siapa nak boykot, boykotlah. Tapi boykotlah kalau rasa tuan-tuan rasa hujahnya terbaik kat situ, boykot. Tapi kalau rasa tuan-tuan nak beli, teruskan. Alright, habis. Saya nak cerita tentang kartel ayam tuan-tuan. Berita ni saya dah sebut dah itu. Tapi berita ni saya tak sebut secara penuh. Okey. Kenapa saya tak sebut secara penuh? Masa tu saya baca sepintas lalu saja. Okey, saya baca sepintas lalu sahaja. Right. Okey. Dalam kartel, 5 syarikat pengeluar makanan ayam dikenakan penalti 415 juta. Sebanyak 415 juta dikenakan terhadap 5 syarikat pengeluar makanan ayam yang didapati melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 melalui pembentukan kartel penetapan harga ayam. Syarikat tersebut adalah Poultry Development Center Sdn Bhd Dinding FFM Berhad, Gold Coin Feed Mill Sdn Bhd, Leong Hub Feed Mill Sdn Bhd dan PK Agro Industry Products Sdn Bhd atau PK Agro. Nah, kenapa saya nak saya nak bangkitkan benda ni Alright. Tuan-tuan, isu kartel ini dah dibangkitkan oleh PN seawal masa mereka memerintah tahun 2020, tahun 2021. Ada satu kenyataan daripada MP PAS pada waktu itu menggesa supaya tindakan tegas diambil kepada kartel. Saya jumpa video tu dalam TikTok, tapi kemudian saya cuba cari lagi, saya tak jumpa dah. TikTok ke Facebook Satu kenyataan daripada MP PAS, Ketua Pemuda PAS sekarang ini, bahawa kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap kartel kerana mereka menyebabkan harga barang mahal, harga ayam mahal pada waktu itu. Harga ayam menjadi mahal pada waktu tersebut kerana antara lain makanan ayam. So 2021 gesaan sudah dibuat. Dan saya dengar kenyataan itu, dia kata kita minta Menteri Pertanian, masa tu PN lah, Menteri Pertanian, Menteri KPDN, Menteri yang berkaitan yang sewaktu dengannya, menggunakan kuasa masing-masing bagi menyekat kemarahan kartel yang akan merosakkan dan menaikkan harga ayam. Habis hujung 2022, tidak dapat langsung perkara tersebut diselesaikan oleh PN. Tuan-tuan, saya baca berita tadi. Berita tersebut adalah pada Disember 2023, Disember ini. Pada Disember ini 2023, lebih kurang dalam beberapa minggu yang lepas, kerajaan telah mengeluarkan saman penalti compound berjumlah 415 juta kepada kartel makanan ayam kerana membentuk monopoli di dalam industri oligopoli ini. Oligopoli maksudnya industri yang tak banyak player. Tapi bila mereka bergabung, mereka menetapkan harga, itu dipanggil monopoli. Kalau persaingan, contoh dalam telco kan, kita ada Maxis, Digi, Celcom, kita ada beberapa player saja, itu dipanggil oligopoli. Tetapi once mereka bergabung, membentuk satu kesepakatan, menetapkan harga, maka itu dianggap sebagai satu kesalahan. Kerajaan Madani ini mengambil tempoh 1 tahun saja selesai untuk nak kenakan penalti kepada syarikat kartel makanan ayam ini. Soalan saya, apa PN buat setakat mereka menjadi kerajaan? Oh, COVID is bull, aku cakap. Kan? Apa kena-mengena COVID dengan nak kenakan penalti kepada makanan ayam, tuan? Kerana apa? Sebenarnya kartel ini sudah bergabung bukan pada masa ini. Bukan sekarang ini dah bergabung. Dia dah bergabung sebelum ini. Benda ini dah disebut oleh MP Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu bahawa terdapat kartel makanan ayam.
terdapat kartel makanan ayam. Itu isu dia. Tapi kenapa mereka tak berjaya menyelesaikan perkara ini? Kenapa mereka tidak berjaya menyelesaikan masalah ini? Dia mudah saja, tuan-tuan. Okey. Perkara ini tidak boleh diselesaikan kerana bagi saya terdapat permasalahan dengan apa dia? Ada di kalangan ahli politik yang mengambil dana daripada kartel-kartel ini. Ada di kalangan ahli politik yang mengambil dana. Mengambil dana daripada kartel-kartel ini. Kita kena faham bahawa pengambilan dana tersebut sebenarnya ada apa? Pengambilan dana tersebut bertujuan apa? Bertujuan untuk melindungi kartel-kartel ini dan bagi memastikan bahawa kartel-kartel ini boleh terus menekan dengan harga yang tinggi. Itu isu dia. Itu yang berlaku. Itu yang menyebabkan kenapa Kerajaan Perikatan Nasional tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kartel makanan ayam. Tetapi dalam kerajaan ini, diorang tak boleh nak derma, nak rasuah tu tak boleh. Within less than 1 year, kita berjaya menyelesaikan masalah kartel ayam. Kita identify the problem, kita saman mereka dan letak mereka di bawah akta anti persaingan ini. Tuan-tuan, siapa yang memperjuangkan rakyat sekarang ini? Persoalannya. Siapa kerajaan yang gagal sebenarnya? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, negara ini tidak ada masalah menghasilkan ayam. Negara ini tidak ada masalah menghasilkan telur pun. In fact, sebelum PKP, negara kita menghasilkan 110% telur. 120% telur. Di mana telur kita 100% adalah daripada tempatan. Kita tak import telur. 10 ke 20% kita ekspor keluar. Tetapi sewaktu PKP, dia jadi 100% sahaja. Meaning to say, 100%, 80% je yang kita guna kat dalam, 20% kita terpaksa import. Kerana apa? Antara lain adalah harga kos terlalu tinggi, harga makanan ayam terlalu tinggi. Apa ingat ayam telur tak makan ke? Kos terlalu tinggi pada waktu itu. Pada waktu itu, banyak kartel telah mengambil kesempatan terhadap kesempitan rakyat kita. Kerajaan tahu tentang perkara ini, tetapi mereka pada waktu itu tidak mengambil tindakan yang sewajarnya kerana pada pendapat saya mereka telah berada di dalam poket kartel-kartel ini. Bayangkan tuan-tuan, hampir setengah bilion mereka telah didenda hampir setengah bilion. 400 lebih juta. Bukan satu jumlah yang kecil anak kerana perbuatan mereka. Dan kalau sekiranya berulang semula, lesen mereka boleh ditarik balik. Itu yang berlaku sekarang ini. Nah, bila kita bercerita soal membela rakyat, siapa sebenarnya membela rakyat? Dan tuan-tuan kena faham, kenapa negara kita tak boleh bergerak maju? Antaranya sebab inilah. Sebab apa? Sebab apa? Isunya adalah bila mana ahli-ahli politik berada di dalam poket mereka. Itu yang jadi isu. Dia katalah, tak ada, tak boleh, susahlah, inilah. Dia bagilah macam-macam alasan. But the moment kita buang korupsi, the moment kita tolak rasuah, sakau, kita tengok macam mana sebenarnya kerja ni kita boleh buat. Kita boleh laksanakan. Kita boleh bentuk negara yang lebih baik sebenarnya. Dan saya percaya betul mata wang kita sekarang ini 4.63. Tak terlalu teruk tapi tak terlalu baik. Tetapi kalau kita teruskan usaha sebegini, insya-Allah negara kita akan getting better. Ini macam kita nak ubat orang sakit lah tuan-tuan. Kita nak ubat orang sakit ni ambil masa. Sakit itu dah teruk. Kita terpaksa sikit kita nak betulkan dulu. Bunuh kuman, bunuh virus, bagi dia antibiotik, tingkatkan antibody dia. Banyak benda yang kita nak kena buat dulu. Nak memastikan bahawa yalah, perkara ini tak berulang lagi lah. Perkara ini tak berulang lagi. Kita belum cerita anak dia pergi sakau duit. Sakau minyak. Parti dia pergi sakau duit. Kan?
Kita tak cerita yang tu lagi. Sebab itu kalau kita perhatikan, sampai sekarang, ni Cikgu Bat, sekejap lagi kita akan cerita Cikgu Bat. Dia cerita pasal Nik Nazmi. Tapi bila saya tengok, saya gelak je. Apa bukti yang dia bawa? Tak apalah. Kita tengok nanti bila dia kena saman. Okay, habis. Now, timbul satu cerita pasal ahli DAP. Ahli DAP dikatakan nak cuba campur tangan dalam mahkamah syariah apabila mencadangkan supaya salah seorang ahli jawatan kuasa itu apa kata dilantik daripada kalangan orang bukan Islam. Baik. Saya baca. Ngeh mohon maaf, cadang pakar bukan Islam dilantik ke jawatan kuasa syariah. Ahli Parlimen berwas Ngeh Koham hari ini memohon maaf atas cadangannya agar pakar perlembagaan dari kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa mahkamah syariah. Ahli Parlimen DAP itu berkata dia langsung tidak berniat campur tangan dalam hal ehwal agama Islam dengan membuat cadangan itu. Saya menjangka proses ini akan melibatkan cadangan untuk meminda perlembagaan persekutuan. Cadangan saya adalah untuk memastikan bahawa semua pandangan diambil kira sebelum apa-apa pindaan atau cadangan dibuat. Sehingga ia dijelaskan baru-baru ini, saya tidak mengetahui bahawa jawatan kuasa khas tersebut sebenarnya telah dibentuk oleh Majlis Kebangsaan bagi Hak Dewan Bukan Islam yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor. Oleh itu, saya dengan ini menarik balik cadangan saya dan memohon maaf dengan tulus hati, katanya. Semalam, Sultan Syarafuddin telah mengingatkan agar rakyat khususnya bukan beragama Islam agar menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di negara ini. Sultan Syarafuddin berkata bahawa MKI dipengerusikan baginda memegang amanah dan tanggungjawab bagi melaksanakan segala hal ehwal berkaitan umat Islam serta dianggoti barisan pakar dalam pelbagai bidang termasuk melibatkan undang-undang dan agama Islam. Sementara itu, Menteri Besar Amuddin Syahri berkata peringatan itu tepat hadir pada masanya. Saya gia titah Sultan Selangor hadir tepat pada masanya sekalipun perlu menjadi titik notah kepada mana-mana individu politik yang gagal memahami realism politik Malaysia dalam cakupan yang menyeluruh. Ngeh membuat cadangan itu pada kami selalu, seterusnya mengundang kritikan daripada sejumlah pihak termasuk dari dalam DAP, antaranya Ahli Parlimen Bangi Sahrijan Zohan. Semalam Setiausaha Agong DAP Anthony Lok berkata Ngeh khilaf berkaitan punca kuasa jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa mahkamah syariah. Alright. Okay. Dia mula-mula cerita dia macam ni lah. Alright. Bila menyentuh soal mahkamah syariah di Malaysia, kita cerita konteks Malaysia dahulu. Ni saya cerita apa yang Ngeh kata. Dia tipu saya lah. Dia kata dia ingatkan perkara ini akan menyebabkan berlaku akan ataupun memerlukan berlaku perpindahan di dalam perlembagaan. Dia ingatkan sedemikian. So kalau menyebabkan berlaku pindaan di dalam perlembagaan, beliau mencadangkan supaya diletakkan salah seorang pakar yang bukan Islam di dalam jawatan kuasa tersebut. Itu cadangan beliau. Dan of course lah, salah satu kelebihan PAS dan juga PN ialah menunggang perkara ini. Dia bila bab melibatkan bangsa, melibatkan agama, terutama kalau yang sebut tu bukan Islam, DAP pula tu, yang tu memang dia bakar cepat. Ini hal satu DAP jugalah. Tetapi kalau kita fikir balik dah. Okey, pertama saya nak buat clarification dahulu. Ini titah Sultan Selangor, itu undang-undangnya. Okey? Kita tak boleh pertikaikan. Dah, ketepikan perkara tersebut. Cuma, ini pandangan saya. Bagi saya lah, kita terlepas satu peluang untuk nak menerangkan Islam kepada orang bukan Islam. Bagi saya, the beauty of syariah ni kita dah sempit dan silokan hanya kepada orang Islam saja. Akhirnya, orang bukan Islam yang berada di luar jawatan kuasa tersebut, dia orang hanya berprasangka. Sebagaimana yang berlaku pada Ngeh ni lah. Dia berprasangka lah apa dia bincangkan. Sebab benda yang kita bincangkan tak ada rahsia pun. Bukan rahsia kerajaan. Bukan rahsia orang Islam pun. Bukan konspirasi pun. Tetapi bagusnya tuan-tuan, cadangan saya. Saya cadangkan pula. Walaupun saya bukan orang politik, saya boleh cadang lah. Saya bukan siapa-siapa. Apa salahnya kita letak orang bukan Islam di dalam jawatan kuasa tersebut? Tetapi tugasnya bukan mengundi, bukan memberi pandangan, bukan. Tetapi dia mendengar perbincangan tersebut, dia meneliti, dia memahami. Untuk apa?
Supaya nanti bila dia keluar, dia boleh ceritakan balik kepada orang bukan Islam apa yang telah dibincangkan dan bagaimana undang-undang Islam itu efek kepada orang bukan Islam. Orang Islam pun boleh buat is, betul, kita boleh buat. Tetapi kalau kita jemput orang bukan Islam dengar, prejudis tu kita berjaya kurangkan. Ini pandangan saya lah. Tak setuju tak apa, sebab nak menjemput orang pakar bukan Islam ke dalam ahli jawatan kuasa membincangkan syariat Islam pun bukan satu kesalahan agama. Bukan, dia satu kesalahan, mungkin dia satu kepincangan dari segi undang-undang, tetapi dalam agama bukan isu. Dia bukan isu dalam agama. Perbincangan adalah perbincangan. Kita boleh bincang, kita boleh terangkan, dia boleh datang, dia boleh dengar. Kalau dia cadang pun kita boleh terima, kita tak boleh terima. Bagi saya dia bukan satu kompleks isu yang terlalu besar. Tapi Sultan dah buat kenyataan, tak apalah. Baginda dah buat kenyataan, teruskan. Tapi pada pandangan saya, benda ini dipolemikkan dalam politik yang terlalu besar. Itu cadangan. Tak setuju, tak apalah. Sultan pun dah bertitah, tak perlu. Okeylah. Tetapi golongan yang mengambil, ni golongan PN ni, dia tunggang isu ini, seolah-olah kamu tengok bagaimana orang bukan Islam telah cuba menghina Islam. Menghina Islam, tuan-tuan. Dia cadangkan. Tak setuju, cakap tak setujulah, tak sesuai. Okeylah. Cadangan. So lepas ini kita akan jadi satu bangsa, satu negara yang takut nak buat cadangan. Kerana semua benda itu akan digunakan untuk membakar api bangsa dan api agama. Itu isu dia sekarang ni. Jadi tuan-tuan, bagi saya macam ni lah. Okey, yang Sultan Selangor dah bertitah, okey fine, itu undang-undangnya. Kita terima. Tetapi janganlah sampai akhirnya orang bukan Islam takut nak mengukuhkan cadangan. Takut nak berbincang. Takut nak bertanya. Sedangkan Islam ini tertegak dengan hujah. Agama Islam tertegak dengan hujah. Kita takut orang tanya kenapa? Kita takut orang persoalkan kenapa? Islam ada jawapan kepada segala persoalan. Percaya tak? Ke tak percaya? Kau orang Islam tak percaya bahawa Islam ada jawapan kepada semua persoalan? Saya orang Islam, saya percaya. Ud'u ila sabili rabbikal bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itu ayat Quran. Saya tak ingat surah berapa, ayat berapa. Seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bagi saya, kita lost the opportunity untuk menerangkan tentang keindahan Islam. Saya tak kata tindakan Sultan Selangor itu salah. Saya tak mempersoalkan. Tetapi bila benda ini dipolitikkan ke peringkat seolah-olah kita kata mereka telah berjaya mengancam Islam, mereka telah mempermainkan Islam, mereka telah menghina Islam. Bagi saya itu adalah seolah-olah kita kata Islam ni tak boleh satu agama yang terlalu fragile, yang akan hancur dan akan porak-poranda kalau dipersoalkan, seolah-olah sebegitu. Seolah-olah. Sedangkan di luar negara, orang memperdebatkan tentang agama dan bertanya tentang Islam left and right, tuan-tuan. Orang bukan Islam, dia ada curiosity dia. Dia nak tahu. Dia nak tanya soalan. Tapi sekarang ni dia dah tak berani tanya soalan. Bila dia tanya soalan, kau cuba nak mempermain-mainkan agama Islam. Kau cuba nak menghina Islam. Kau cuba nak memusnahkan Islam. Seolah-olah begitu. Saya harap orang bukan Islam jangan takut lah. Jangan takut. Ini politik yang dimainkan. Of course, Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Sultan Selangor dan sebagainya react kepada golongan yang nak memainkan benda ini dan disambut api ini oleh orang-orang yang tak sepatutnya, yang jahil tentang agama ni, tuan-tuan. Saya sedih. Sebab itu saya tunjuk satu video kan, pasal orang mengubat merawat guna fire kan. Dia guna pistol mainan dengan buat rawatan Islam. Fire. Saya kata, ya Allah, balutlah apa saja dengan agama, nescaya orang akan ada yang percaya. Yang ada yang kata, tahukah kamu bahawa sains itu adalah sihir? Allah, tahukah kamu bahawa metodologi sains itu, yang mula-mula metodologi sains, the method of science, antara saintis yang mula-mula mengemukakan metodologi sains itu adalah orang Islam.
Orang Islam adalah antara golongan yang mula-mula memperkenalkan the methods of science, metodologi, scientific methodology. Scientific method itu datang daripada tamadun Islam. Tetapi pada zaman ini, umat Islam pakai kopiah sikit, baca ayat Quran sikit, sains itu adalah sihir. Allah. Kita telah hilang sains dan ilmu itu daripada kita. Kita telah hilang perkara tersebut. Hilang, tuan-tuan. Sehingga kan bila ada orang mempersoalkan agama kita, kita takut nak menjawab. Kita takut. Kita takut kerana kita tak cukup ilmu. Sebab itu kita takut. Sebenarnya, hakikatnya, kita takut sebab kita tak membudayakan budaya muzakarah, budaya berbincang, budaya berdebat. Kita takut. Oh, nanti berlaku apa orang kata masalah perkauman dan sebagainya, pergaduhan. Itu sebab ia dah dipolitikkan. Bukan setakat oleh orang Islam. Bukan Islam pun sama. Geng-geng politik ini menggunakan politik menunggang perkara tersebut, bangsa dan agama. Itu yang jadi isu. Saya nak cakap benda ni pun saya kena fikir, saya kena lapik 2, 3, 4, 5, 6, 10 lapik ni, tuan-tuan. So saya takut orang akan salah faham dan salah anggap. Sebab saya duduk di UK lama. Perbincangan teologi, agama dan sebagainya, orang tanya saya, orang bukan Islam selalu tanya saya tentang agama Islam. Selalu. Ustaz Wan Ji. Antara orang yang selalu ditanyakan. Tapi dialog-dialog sebegini kita tak berani nak buat. Tak tahulah. Mungkin sebab ni kita ni lebih suka dengan ilmu-ilmu yang fire. Okeylah, habislah kat situ kan. Penat lah je. Explain. Right. Kelantan hargai pemberian 178 juta bagi wang ihsan oleh Perdana Menteri. Kerajaan Kelantan menerima tambahan wang ihsan daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah 177.96 juta. Seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Besar Kelantan Nasruddin Daud dalam kenyataan merakamkan ucapan penghargaan kepada Perdana Menteri atas penyaluran wang berkenaan. Keseluruhan wang ihsan diterima adalah 216.96 juta, tidak termasuk 50 juta daripada Perdana Menteri untuk mangsa banjir, di mana satu keluarga yang terjejas akan mendapat bantuan sebanyak RM1,000. Tapi saya dengar lah tahun lepas punya bangsa banjir di Terengganu masih belum lagi terima bantuan. Betul ke? Dana yang sepatutnya diberikan kepada mereka masih belum terima. Betul ke? Ini saya tanya je. Harap Kerajaan Terengganu mengemukakan pandangan tersebut lah. Tetapi nak bagi tahu bahawa sebenarnya bab kata Perdana Menteri tadi, ini bukan masalah Kelantan. Kita bantu untuk banjir. Dan yang terkini, Perdana Menteri juga telah meluluskan secara segera RM6 juta bagi membaiki kawasan rantau panjang rasanya yang mana ada masalah banjir. Ada masalah empangan pecah. Ada masalah empangan pecah. So terima kasih kepada PMX yang juga melawat Kelantan baru-baru ini. Baik. Saya terus jump kepada cerita seterusnya sebab ini yang menarik. Okey. Tahun ni saya dedahkan bahawa sejumlah 300 juta telah masuk dalam akaun bersatu. 300 juta telah masuk ke dalam akaun bersatu, di mana mereka membelanjakan pada kadar 2020-2021 saja lebih kurang 70 juta ringgit untuk iklan. Untuk iklan sahaja mereka berbelanja lebih kurang 30 juta ringgit. 30 juta ringgit kata saya untuk iklan. Itu partinya, tuan-tuan. Sebagai kerajaan, Perikatan Nasional telah berbelanja berapa banyak untuk iklan? Okey, saya baca. 700 juta belanja iklan publicity 2 pentadbiran yang lalu. Kementerian Keuangan mengesahkan jumlah perbelanjaan Kerajaan Persekutuan semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk iklan, promosi dan publicity dalam menghebahkan agenda kerajaan mencecah 700 juta ringgit.
Jumlah tersebut bagi tempoh 3 tahun iaitu 2020 sehingga 2022 semasa 2 pentadbiran yang lalu. Perbelanjaan itu digunakan untuk mewar-warkan pencapaian dan usaha kerajaan melalui platform media massa termasuk papan iklan, media cetak, media elektronik. Sementara itu, yang ini menarik tuan. Tiada kontrak komunikasi baru dianugerahkan bagi tahun semasa 2023 untuk pentadbiran kerajaan madani kerana terdapat lebihan nilai kontrak komunikasi yang dimeterai semasa pentadbiran lalu tidak dibelanjakan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, perbelanjaan kerajaan madani telah menggunakan hanya sebahagian lebihan kontrak komunikasi iaitu bernilai 56.9 juta ringgit. 2 hari lepas saya borak dengan YB Fahmi, Menteri Komunikasi. So cerita pasal benda ni, dia cerita kat saya. Dia cerita kat saya bahawa PN belanja 700 juta 3 tahun is. Okey. Yang bestnya dia kata, ni dia cerita kat saya. Yang bestnya tahun ini kalau tuan-tuan perasan billboard madani tu yang dekat highway, yang tu semua free tuan-tuan. Bukan free. Arti kata yang tu semua tak ada dalam bajet. Tak ada dalam bajet 2023. Yang tu daripada mana? Yang bajet 700 juta tadi tu ada lebih 56 juta. Ada balance. Balance tu lah yang kerajaan ini pakai untuk gunakan billboard. Salah satunya billboard madani, dia banyak lah. Tetapi itulah jumlah yang digunakan. Meaning, kerajaan tak buka bajet baru pun. Dia gunakan bajet yang lama untuk tujuan pengiklanan ini. Tetapi 700 juta tersebut ada masalah. Ada masalah. Bukan jumlah semuanya, tetapi sebahagiannya ada permasalahan. Baik, kita baca. Salah guna dana, polis terima laporan dakwaan salah guna dana 700 juta 2 kerajaan terdahulu. Polis menerima laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana 700 juta oleh 2 kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan dalam tempoh 2020 sehingga 2022. Ketua Polis Superintendent Bangsa Maju Ashari Abdul Samad ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan itu hari ini. Kita akan membuat siasatan termasuk menghubungi pihak Kementerian Keuangan untuk mendapat penjelasan. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Datuk Oman Adam berkata pegawainya membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis Tapak kira-kira 2 petang tadi. Kami mahu pihak polis menyiasat perkara ini diikuti siasatan oleh SPRM, katanya. Media sebelum ini melaporkan kerajaan persekutuan membelanjakan 700 juta untuk kerja iklan, promosi dan juga publicity. So, sejumlah 700 juta tersebut, satu jumlah yang amat banyak dibelanjakan dalam tempoh tersebut, tempoh 3 tahun tu, kalau kita tengok lebih kurang 200 juta setahun on average lah. Still ada balance dan kerajaan ini tak perlu untuk buat bajet baru kerana apa? Dia tahu. Itu saya kata tadi, tak songlap tuan-tuan. 200 juta setahun. 2023 ada balance 50 lebih juta, kerajaan madani pakai balance tu. 50 juta je. Mana pergi yang balance-balance yang lain tu? Ini satu skandal baru nanti mungkin akan terbongkar daripada isu ini. Sama-sama kita tunggu skandal baru tersebut. Baik. Cikgu Bat. Bumang ni semalam 2 hari lepas. Cikgu Bat keluar kenyataan. Dia kata, saya tunggu surat daripada Nik Nazmi, surat saman. Saya tak dapat pun surat saman. Saya nak tanya Cikgu Bat, surat saman daripada lawyer saya dah dapat belum? Bukan lawyer saya. Daripada lawyer ni lah, lawyer Agus dengan lawyer Agus lah kot. Dah dapat belum? Takut-takut tak dapat lagi lah. Kau dapat bagus lah kan? Sebab bila dihantar dahulu, keluarga Cikgu Bat tak nak terima surat saman tersebut. Bukan surat saman Nik Nazmi ni, sebelum ni. Kau tak dapat lagi, tanya je. So baru-baru ini Nik Nazmi kata dia akan saman. Malah 2 hari lepas Nik Nazmi mengatakan bahawa surat tersebut sudah dihantar. Surat saman lah maksudnya, sudah dihantar. Baik, kita baca. Sekejap, saya slow ni.
Okey. Mana kita? Nik Nazmi hantar surat tuntutan kepada Cikgu Bad. Ya. Right. Nik Nazmi kiri menuntut permohonan maaf secara terbuka berhubung dakwaan kes rasuah rancangan Tempatan Banjir bernilai lebih 16 bilion yang didedahkan oleh Badrul Hisham atau Cikgu Bad. Menteri Sumber Asli Nik Nazmi telah menyerahkan surat tuntutan kepada AJK Pribumi Bersatu Badrul Hisham Syahari pada Khamis. Dalam surat berkenaan, Nik Nazmi menuntut permohonan maaf secara terbuka berhubung dakwaan kes rasuah rancangan Tempatan Banjir bernilai 16 bilion. Berat tuduhan palsu ini dan memerlukan tindakan undang-undang. Kami kekal menegakkan kebenaran. Nah, Cikgu Bad kata bahawa dia tidak menerima pun lagi surat itu. Jadi dia telah ke pejabat Nik Nazmi untuk bertanyakan mana surat saman itu. Tanpa peguam, Cikgu Bad sedia lawan Nik Nazmi di mahkamah. Okey. Pemimpin bersatu Cikgu Bad sedia berdepan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi di mahkamah meskipun tidak diwakili peguam berhubung kenyataan berunsur fitnah mengenai projek Tempatan Banjir. AJK Penerangan Bersatu dikenali sebagai Cikgu Bad mencabar Nik Nazmi melawannya di mahkamah supaya rakyat tahu isu itu dan tidak agak-agak memanggil pihak terlibat bagi menyoal mereka berhubung RTB. Bukan sebab saya kaya, tapi kalau saya tak ada peguam, saya pergi sendirilah ke mahkamah dan saya nak bawa semua dokumen, nak sapina semua orang yang tanda tangan perjanjian tepi itu dan saya nak soal satu-satu. Tapi janganlah peguam Nik Nazmi nak bantah kata tak relevan pula, katanya. Beliau ke kementerian itu mengambil surat tuntutan daripada Nik Nazmi bagi menarik balik serta-merta dan memohon maaf secara terbuka di atas kenyataan fitnah. Tetapi Cikgu Bad mendakwa tidak menerima surat itu sejurus menteri berkenaan memaklumkan sudah menyerahkannya semalam. Beberapa minit selepas ke pejabat kementerian, Cikgu Bad keluar dan memaklumkan surat tuntutan itu dihantar kepadanya melalui pos berdaftar hari ini. Nik Nazmi memaklumkan sudah hantar hari ini melalui pos berdaftar. Oh, baru nak hantarlah. Kau sembang kari Nik Nazmi. A cakap A lah, B cakap B lah, kata beliau. Baik. Pertama sekali, Cikgu Bad, prosedur untuk saman ini saja, saya tahu dia buat stand. Saya tahu dia buat stand. Prosedur untuk saman ini adalah peguam yang akan hantar surat tersebut kepada anda melalui notis. Notisnya ada dua, secara fizikal, kemudian secara surat berdaftar. So bila dia kata baru hari ini hantarlah, secara surat berdaftar itu memang betul pada hari itu. Tetapi biasanya kalau secara praktis, surat by hand dia sudah hantar sebelum itu. Kenapa kena berdaftar? Supaya boleh ditunjukkan ke mahkamah bahawa surat itu sudah pun dihantar. Okey? Surat itu sudah dia. Secara berdaftarnya sudah dihantar ke alamat yang dimaksudkan. Kenapa? Kalau Cikgu Bad gagal menjawab pertuduhan itu dalam tempoh yang ditetapkan, maka mahkamah boleh membuat keputusan ex parte secara satu pihak di dalam mahkamah. Penentuan kepada kes tersebut. Okey? Itu kaedahnya. Tetapi kalau dia menjawab, maka perkara itu boleh dipanjangkan ke mahkamah. Okey. Cuma timbul isu. Dia confident bukan sebab dia ada bukti. Tengok tadi dia kata dia tak nak bawa peguam. Sebab apa? Sebab tak ada peguam berani nak membela dia, tuan-tuan. Tak ada peguam yang berani nak jadi peguam bela dia. Bunuh diri. Kenapa saya kata bunuh diri, tuan-tuan? Dia macam ni. Bila dia dakwa terdapat perjanjian tepi sebelum dapat SST, surat setuju terima, projek itu belum dapat lagi. Tetapi dua company, individu dan company sudah menandatangani surat perjanjian dipanggil consultancy agreement. Dia kata, tengok, ini adalah satu bukti Nik Nazmi rasuah kerana perjanjian itu sudah tanda tangan sebelum dapat SST. But perjanjian ini di kalangan partis memang mereka akan sign. Mereka masuk tender, dia cari dulu konsultan. Kenapa? Nak lock harga. Kenapa nak lock harga, Cikgu Bad? Konsultan tu bukan buat satu kerja. Dia ada banyak kerja lain dia nak buat. Dia tak nak nanti dapat tender,
dia tak boleh pada konsultan tu, dia terpaksa cari konsultan lain sebab dia terdesak harganya lebih tinggi, luar daripada bajet. Sebab itu mereka tanda tangan awal, subjek tu apa? Subjek tu dapat SST. Kalau dapat SST, proceed agreement. Tak dapat SST, batal agreement. Itu saja. Adakah itu satu kesalahan? Adakah itu satu kesalahan? Saya tanya, tuan-tuan. Adakah dua company yang tanda tangan satu kesalahan? Yang Cikgu Bat kena buktikan nanti bahawa syarikat tersebut, either yang dapat SST atau konsultan, telah berjanji memberikan satu jumlah dana kepada Nick Nazmi dengan sekiranya dia meluluskan projek itu. Yang tu rasuah. Yang tu dia boleh menang. Kalau tidak, dia tak boleh menang. Kalau tidak, maka dia tak boleh menang. Sebab itu, saya kata, Cikgu Bat kata, saya tak takut, saya boleh lawan, tak payah ada peguam. Tuan-tuan, kenapa tak payah ada peguam? Tuan-tuan pernah terfikir tak? Sebab tak ada peguam, bodoh sangat nak berani mewakili dia. Kecuali memang peguam tu nak ambil duit dia lah. Nasihat aku pada peguam tu, kalau kau betul nak mewakili dia, kau ambil duit dulu tau. Kau jangan Cikgu Bat ni, dia boleh tahan. Kau minta upfront siap-siap. Bukan pro bono. Sebab kalau dia ambil pro bono, dan jadi pro bono. Bukan pro bono, tuan-tuan. Pro bodo. Faham tak? Lawyer pun tak berani nak mewakili dia. Sebab apa? Punyalah kes ni terlalu straightforward. Toast. Dia nak cipta persepsi, tuan-tuan. Saya dah pergi, dah jumpa. Saya dah tahu dah. Sebenarnya kalau ikut projek tu pun belum di award lagi. Tak ada award lagi. Tak ada. There is no award to the project yet. Dan tiba-tiba dia kata 16 bilion, 17 bilion, 15 bilion. Why? Kenapa? Apa isu dia sebenarnya? Yang tu nanti tengoklah di mahkamah. Mereka berbincang. Okay. Habis kat situ. Right. Cerita yang kita nak bawa malam ni adalah cerita berkenaan dengan langkah Dubai. 2-3 orang kontak saya tentang langkah Dubai. Apa cerita? Saya kata dengar live malam ni, saya cerita. Right. Tapi sebelum tu, kita dengar ni. Ini saya sebut Daim. Saya kata tonggak kepada Mahathir adalah Daim. SPRM, siasatan terhadap Daim ikut undang-undang, bukan sasaran politik. SPRM menafikan agensi itu menjadikan Daim sebagai sasaran politik seperti didakwa bekas Menteri Keuangan itu. Menurutnya, siasatan terhadap Daim berdasarkan peruntukan undang dan telah dimulakan sejak Februari lalu berdasarkan maklumat dari Pandora Paper. SPRM ingin membetulkan fakta berhubung kenyataan yang dikeluarkan Daim yang menyebabkan kekeliruan dan salah faham yang tidak perlu berhubung siasatan kesnya. Pertama, SPRM tidak pernah ada bila-bila masa membangkitkan atau mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi yang menuduh Daim melakukan sebarang kesalahan. Kalau nak diikutkan sebenarnya, kalau tak silap baca saya lah, 4 kali sudah Daim diminta untuk mengemukakan aset beliau. Tetapi perkara tersebut tidak berlaku. Dan akhirnya 3 kali, 4 kali dia minta dia declare aset, Daim tak declare aset. So akhirnya apa orang kata, SPRM pun mengambil tindakan. Okay, habis kat situ. Bukan habis kat situ, saya nak cerita Dubai ni. Pada 22 hari bulan yang lepas, geng-geng Perikatan Nasional, terutama geng yang pro Atok, telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia confident kerajaan akan tumbang pada hari Jumaat. Dia keluarkan kenyataan pada hari Khamis. Hari Jumaat kerajaan tak tumbang. Tup-tup hari Sabtu, hari Jumaat atau hari Sabtu, Daim kena sita. Dan kita kena ingat, tuan-tuan, bila bangunan itu disita, dia bukan bangunan tu saja disita. Sebab ini AMLA. AMLA ini berkaitan dengan teroris. AMLA ni berkaitan, dia kalau ikutkan nama panjang AMLA ni, nama panjang dia, sekejap. Nama panjang AMLA ni adalah, dia akta dia panjang. Dipanggil
Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001. Antara akta paling panjang saya punya. Saya ulang Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001. Kenapa perkataan anti-terrorism itu sangat penting, tuan-tuan? Okay, saya nak sebut kenapa anti-terrorism itu sangat penting, perkataan tersebut. Baik. So, selepas tu dia diletakkan, harta dia disita di bawah AMLA. Bukan setakat bangunan itu, termasuk semua harta dia yang ada nama dia, termasuk proksi kepada mana-mana syarikat, semua kena beku. Jadi kita kena faham dahulu, di dalam negara, bila AMLA tu dia sudah trigger, dia bukan setakat trigger dalam negara. Dia trigger juga mana-mana harta dia, harta Ismet Ulama Raja di luar negara. Yang ini orang salah faham. Saya ada sebut 750 juta nak dibawa masuk ke dalam negara ini kerana langkah pertama gagal. Apa langkah pertama? Dana untuk membeli ahli parlimen kerajaan untuk lompat. Yang itu gagal. Maka terdapat dana kedua di Dubai. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, di Dubai dia bukan isu sebenarnya untuk menyatakan sokongan ataupun menghantar sokongan kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang ini ramai orang silap, termasuk Jecom. Jecom silap. Okey, saya baca kenyataan Jecom. Jecom kata, Jecom dakwa langkah Dubai dalam pembinaan untuk tumbangkan PMX. Setelah langkah syaratan dan langkah London, muncul pula langkah Dubai yang didakwa didalangi pemimpin pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan, matlamat menjatuhkan kerajaan PMX. Okey. Langkah Dubai, Razali Idris, Ketua Penerangan Parti Bersatu, Datuk Razali Idris memberitahu beliau tidak mempunyai sebarang maklumat berhubung dakwaan mengaitkan sekumpulan ahli parlimen perikatan yang berada di Dubai sebagai percubaan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Menurutnya, isu disebut langkah Dubai tidak pernah dibangkitkan oleh mana-mana ahli parlimen pembangkang, khususnya Bersatu. Saya tidak tahu menahu soal itu. Sebab itu saya kata, Dubai ini memang betul dia tak tahu, tuan-tuan. Ni saya nak cerita, Razali Idris ni tak tahu. Langkah Dubai itu bukan langkah serah SD kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang itu silapnya. Langkah Dubai ni apa sebenarnya? Langkah Dubai adalah langkah untuk nak, ingat tak 750 juta yang saya sebut tu? Langkau duit itu masuk ke dalam negara kita. Dan ada di kalangan mereka, saya bukan kata yang ada di Dubai, dia melalui antaranya Dubai, tuan-tuan. Untuk tujuan apa? Bawa masuk. Isunya adalah apa? Isunya adalah di mana wang tersebut tidak berjaya dibawa masuk ke dalam negara kita. Kenapa? Ingat tak akta yang saya baca tadi tu, tuan-tuan? Apa nama akta tersebut? Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Anti-Terrorism. Bila anti-terrorism, perkataan itu digunakan, dikeluarkan, dia trigger Interpol, CIA, FBI. Ini bukan cerita fire. Bukan conspiracy theory, tuan-tuan. Dia akan trigger international punya counterparts. Kita memang rapat dengan US. Kita rapat dengan UK. Terutama kalau wang itu lalu dekat kawasan Dubai. Dianggap anti-terrorism money. Stuck dekat situ. Sepatutnya di Dubai inilah tempat dia nak kena bawa duit tersebut. Kalau tak dikenakan bawa AMLA. Faham tak? Okey, so rancangan dia apa bukan nak serah SD pada Yang di-Pertuan Agong, nak buat apa? Sebenarnya rancangan mereka nak bagi tahu kepada Yang di-Pertuan Agong, yang ni saya tak pasti betul atau tidak, ni saya dengar aje, bahawa mereka menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah hilang sokongan daripada ahli parlimen kerajaan. Mereka telah hilang sokongan daripada ahli parlimen kerajaan. Dia bukan, sekarang isu dia bukan
nak menyatakan bahawa ada sokongan kepada PN, bukan? Faham maksud saya? Sekarang ini mereka menyatakan bahawa ahli kerajaan, ahli parlimen kerajaan telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Itu yang mereka nak bawa. Itu cerita yang mereka nak bawa. Isu dia tak boleh bawa cerita tersebut. Kenapa? Sebab duit tu dah tak tahu kat mana. Duit tu tak tahu sangkut kat mana. Nak bagi tu, dia tak ada cash depan mata. Dia orang tak terima cek. Tak terima check on transit, tak terima post dated check, tak terima tuan-tuan. Tak terima, nanti aku bayar lah, jangan risau. Tak terima. Nak duit masuk. Sebab mereka tak boleh lompat parti. Tetapi mereka boleh menyatakan sokongan atau tidak menyokong. Macam yang 5 orang PN tu buat, kan? Mereka tak perlu keluar parti. 10 orang UMNO, 15 orang UMNO tak perlu keluar parti. Cuma mereka cukup mengatakan kami telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri Malaysia. So GPS campur GRS campur dengan UMNO ini dalam tim Hishamuddin ini nyatakan ketidakpercayaan kepada Perdana Menteri, maka dengan itu Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil sidang parlimen tergembar, adakan undi tidak percaya. Isunya bukan tak serah SD pun, tak ada, tak berjaya. Sebab apa tak berjaya? Fulus wal mamfus, tuan-tuan. Mampus, duit dia tak ada. Duit tu tak sampai. Kerana apa tadi? AMLA tadi tu. Saya tak gunakan perkataan langkah Dubai. Sebab tak ada langkah pun. Tak sempat melangkah, tersadung. Langkah pun tak sempat, dia dah tersadung dah. Macam mana nak melangkah? Langkah. Macam mana nak kata langkah dia sumbang? Langkah pun tak ada, dah tersadung langkah tu. So broker-broker mereka ni broken hearted lah. Sekarang ini kerana apa? Tak berjaya. Jangan kata berjaya melangkah, nak mula langkah pun tak berjaya. Interpol dah masuk, CIA dah masuk. Di tim ni dah berjaya pintas awal. Macam mana kau tahu dia? Tak payahlah tanya macam mana aku tahu. Aku tahulah. So mereka di sana untuk tujuan apa? Tujuannya sebenarnya bukan yang pergi tu. Tuan-tuan jangan ingat yang bawa duit tu ahli parlimen tu bukan. Bukan mereka, ada satu grup. Ada satu grup yang sepatutnya mereka terima dan mereka bawa untuk nak diagih-agihkan. Tetapi dana tidak kunjung tiba disebabkan oleh tindakan cepat kerajaan kita. Orang kata, 750 juta. Takkan dia nak belanja banyak tu, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok tak yang Tempatan Banjir? Tempatan Banjir itu saja untung 3 bilion. Kalau setakat belanja 1 bilion, untung 3 bilion satu projek. 10 projek? 100 projek? Apa salahnya setakat belanja 1 bilion? Tak ada hal lah. Isu dia, tuan-tuan, kita menghadapi masalah kerana kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni cuba untuk menghapuskan kartel-kartel. Saya baca cerita kartel. Cuba untuk menghapuskan apa lagi, tuan-tuan? Rasuah-rasuah. Cuba untuk menghapuskan kronism-kronism. Dan mereka ini tak puas hati. Itu je sebab dia. Kita berjaya tangkap, dah dedahkan. Ini belum cerita Mahathir kena saman. 2 kes Petronas dan 1 kes lagi yang kes saman Mahathir tu dah didedahkan. Tun Daim dah kena sita. Tuan-tuan, saya kata benda yang dibawa ini, we are going against. Kita sedang ini, negara kita sekarang ini sedang nak melawan arus. Saya begitu risaukan keselamatan Perdana Menteri kita, tuan-tuan. Kita doakanlah keselamatan beliau dan beliau akan kekal untuk mempertahankan negara kita daripada korup. Untuk mempertahankan negara kita daripada terus hancur dan dihancurkan oleh lebay-lebay malang dan juga pengikut-pengikut mereka. Dan juga PN-PN ni. Dan juga Atuk Santa Claus. Itu cerita sebenarnya. Tak ada langkah pun. Tak bermula pun langkah tu. Tak sempat nak mula. Dana tak masuk. Itu je.
Terima kasih. Oh ya, ramai minat cerita ni 14,000 menonton kita malam ni. Thank you very much. Itu dia tuan-tuan. Itu daripada saya, insyaAllah. Daripada saya sahaja, itu saja daripada saya pada malam ini, insyaAllah. Kita bertemu lagi di lain masa, dalam lain cerita. Terus follow saya. Yang dekat Facebook tu tolong tap like, love boleh tak? Yang ni terima kasih 181 100,000 berapa? 129,000 like. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Yang penting lawan tetap lawan. Assalamualaikum.